Jadi Mus'ab bin Umair ini, siapa dia? Dia Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair ini dari segi silsilah dia lah. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Qurashi al-Abdari yukna Aba Abdillah. Dia mana dia ada bertemu juga dengan keturunan Nabi Al-Atah. Dia ada juga bertemu dengan silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana min fudala'is sahabah wa khiyaruhum wa min as-sabiqin ila al-Islam. Jadi Mus'ab ini tersenarai sebagai antara sahabat-sahabat besar dan sahabat-sahabat yang terpilih. Kalau kita fikir pun sama Nabi hantar dia. Lama-lama sahabat tu Nabi hantar dia untuk pergi jadi muballigh Nabi. Untuk jadi muballigh Nabi. Tetapi dia ni selepas ni kena ingat dia ni apa dia gelar muqri. Kalau muqri dia dalam tempoh dia duduk Madinah tu, ni ada yang tengok dalam sini dia tidak sebut. Dalam apa ni kitab, beberapa buah kitab disebut. Oleh kerana dia mengajar Quran, mengajar tak berhenti di Madinah tu, sehingga orang panggil dia muqri. Pakai panggil muqri, tak panggil Mus'ab. Muqri ni orang baca Quran, orang yang mengajar orang baca Quran, mengajar orang reti tajuk ke, panggil muqri. Ini gelar dia. Dan dia ini termasuk sabiqina sabiquna al-awwal tu lah. Termasuk dalam orang mula-mula masuk Islam. Dia ni termasuk dalam sabiqina al-awwalin, as-sabiqina ila al-Islam. Termasuk disenaraikan. Dia masuk Islam, aslama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Daril Arqam. Mus'ab ni dia masuk Islam ketika Nabi berada di Darul Arqam. Al-Arqam tu nama sahabat Nabi. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah dia tu dah tu makna rumah. Jangan tukar pula tu. Dan dia telah sembunyi ke Islam dia. Apa tu? Kerana dia takut kemuk dia. Bila dia masuk Islam, dia takut mengemuk dia tidak Islam. Dia susu. Dia menyembunyi ke Islam dia daripada ibu dia dan masyarakat dia lah, kaum dia. Satu persatu dan dan dia ni kalau dia nak pergi jumpa Rasulullah di rumah Al-Arqam itu, dia akan pergi secara sembunyi-sembunyi. Nak jadikan cerita satu hari dia semaya. Sini dia tidak sebut semaya mana. Dia dah tengah semaya. Ketika dah tengah semaya, jadi ada seorang dari kalangan puak-puak dia lah, Abdari, Abdar. Kabilah Abdar ni kabilah dia lah, kabilah Abdar. Salah seorang anak-beranak dia lah, tengok dia semaya. Nama anak-beranak dia tu Uthman bin Talhah Al-Abdari. Tengok dia sudah semaya. Dia pun bila dia tengok Mus'ab dia semaya, dia pun klik royak pada kaum dia, Islam dan Mus'ab. Aku tengok dia semaya. Semaya tidak serupa kita. Tak ada dah kalau semaya lagu tu Muhammad tu. Sebab buat dia pernah tengok semaya Nabi ni. Tu semaya tidak cara kita. Makna ni cara Muhammad tu. Dia pergi royak pada kaum dia, dan dia pergi royak pada mak Mus'ab. Lalu mak Mus'ab arah kepada kaum dia supaya kita tangkap dia. Tangkap Mus'ab bin Umair dan mereka penjara ke dia, kurung dia. Dia dikurung tu lama, sampai kepada dia nak berhijrah ke bumi Habasyah. Sekitar tahun berapa kita tu? Antara tahun 9, tahun 10 gitulah. Banyak tahun dia kena kurung ni. Dia ni salah seorang yang berhijrah ke bumi Habasyah. Dan dia kembali daripada Habasyah, dia kembali ke Mekah. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Ni termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Mus'ab bin Umair ni termasuk sahabat Nabi yang berhijrah 2 kali. Jadi selepas Aqabah Ula, ba'dal Aqabatul Ula, sini dia sebut ni, saya ambil ni, saya ambil dalam Usdul Ghabah Ibnul Athir. Ambil dalam kitab Usdul Ghabah Ibnul Athir. Jadi dalam satu riwayat ada disebut bahawa
Malam tu selepas berlaku Aqabah Ula tu, malam tu lalu delegasi Khazraj ni, apa ni, Aus dia 12 orang tu balik dan Nabi hantar dia lah. Gitu cerita dia. Dan Mus'ab bin Umair ni disebut juga. Ni penting ya, benda-benda gini ni penting lah kita tahu ni. Jadi Mus'ab bin Umair dia jadi tu imam semaya di kalangan puak-puak Aus dan Khazraj. Di situlah dia mengajar agama. Dia jadi imam semaya. Sebelum Nabi hijrah ni, ketika dia dalam proses dia menjadi muallim, muaddib, guru kepada masyarakat Aus dan Khazraj, dia jadi imam. Jadi imam hak rasmi Nabi atal ni. Dicatatkan juga bahawa dia adalah sebenarnya, oleh kerana dia jadi imam, bila jadi imam, macam mana nak jadi imam? Jadi imam ni kena ada makmum. Jadi dialah orang yang mula-mula di kalangan sahabat Nabi. Ni satu kelebihan ni. Dialah orang yang mula-mula sahabat Nabi, hak mula-mula sekali himpun orang buat jemaah supaya kita buat jemaah di masjid ni. Dia Mus'ab bin Umair. Dan ada juga disebut semaya jemaah, dia juga semaya jemaah, annahu awwala man jama'al jum'ah bil Madinah. Dia ni maknanya peranan besar dia ni. Kata Bara' bin Azib, ni saya nak ambil riwayat biar kita nampak kelebihan Mus'ab, baru kita terasa dia benar-benar gini ni hadirat. Dia perlu jadi satu sukatan sebenarnya pada masyarakat. Sebab saya baca dalam beberapa buah kitab, antara punca kekuatan umat Islam sebelum di peringkat kurun ketiga misalnya, salah satunya kan apa? Kerana mereka kenal, selain daripada mereka kenal Nabi, mereka kenal sahabat Nabi. Kenal sungguh. Sebab tu mereka bubuh nama anak-anak mereka dengan nama-nama sahabat. Bahkan itu sukatan penting. Sehingga tabi'in ada sebut, kami mengajar tentang sahabat kepada anak-anak kami seperti kami mengajar Al-Quran kepada anak-anak kami. Penting tu nak ayat tu sukatan besar tu. Sebab kita mengajar Quran tak, tiap hari tak kena rotan. Lagu tu lah ajar tentang kena, biar kenal Abu Bakar tu siapa, biar kenal Sayyidina Umar tu siapa, biar kenal Uthman ibn Affan itu siapa, biar kenal ni Muawiyah tu siapa. Biar kenal. Orang sini, orang kita sini tak kenal. Jadi kalau kita kenal molek, kita akan beringatlah. Kata Bara' bin Azib, kata dia, ni buat Ansar, Bara' bin Azib, dia kata orang yang mula-mula mari, orang yang mula-mula tampil ke hadapan masyarakat kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Dia ni adalah merupakan keturunan Bani Abdiddar. Selepas itulah baru mari Ammar bin Ummi Maktum. Kemudian selepas tu baru mari Ammar bin Yasir. Dan selepas tu baru mari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni hak masa hijrah. Jadi mula-mula mari Mus'ab lah. Gak Mus'ab ni mula mari, boleh jadi dia bermaksud pada Aqabah, malam Aqabah pertama tu. Masa tu tidak hijrah lagi. Tapi ada dalam riwayat sebut, maknanya bila dia balik pada sebelum Aqabah yang kedua tu, dan selepas Aqabah 73 orang mari tu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah tu, mana ada dah sahabat Nabi yang berhijrah. Boleh jadi juga situ. Tapi ulama kata hak ni maksudnya Mus'ab dia mari pada malam Aqabah yang pertama bersama dengan hak bersama dengan hak Nawi itulah. Situ Mus'ab bin Umair dicatat ni. Jadi Mus'ab bin Umair ni selain pada guru mengajar, dia ni adalah orang yang turut serta dalam peperangan Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut serta dalam peperangan Uhud. Dan dia ni antara sahabat Nabi yang disenaraikan sebagai yang diamanahkan pegang bendera, panji dalam peperangan itu, dialah antara. Dan dia ni mati dalam peperangan Uhud, mati syahid dalam peperangan Uhud. Dan banyak riwayat menyebutkan dia dibunuh oleh Qum'ah al-Laythi. Gitu disebut
Masa dia wafat itu, masa dia mati itu, umur dia ni khilaf di kalangan ulama, ada kata 40 tahun, ada kata lebih lagi daripada 40 tahun. Maknanya mati ni agak-agak mudekat lah juga lah. 40 lah kita panggil. Khilaf ni 40 berapa? 40 tu dah 40 berapa? Maknanya dia, sebab dia mati lepas perang, kau boleh kipa yang mati mesti muda. Duduk tengah belia lah kita. 40 ni atas ada belia dah nak kira, tapi duduk tengah kuat tubuh tu. Dan sahabat sebut dia ni Mus'ab bin Umair ni antara sahabat Nabi dan sahabat-sahabat lain. Dalam ayat Quran sebut rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, orang-orang yang mana mereka ini membuktikan benar perjanjian mereka dengan, mereka membuktikan tasdik, mereka kata tasdik kepada Allah, la ilaha illallah, tasdik mereka buktikan kepada Allah. Apa maksud? Mana sanggup mati kerana Allah. Memang ni antara sahabat yang sanggup mati kerana Allah. Dia buktikan la ilaha illallah, siapa sanggup mati sebagai syahid. Maknanya dia buktikan dengan perjuangan dia. Sebab tu mana para sahabat kata ni antaranya Mus'ab bin Umair. Kalau dia duk mengajar apa tu, dia buktikan dalam medan perang sehingga dia boleh syahid. Gitu. Gitulah. Ni banyak riwayat dia mari ni. Saya nak ambil sikit lagi nak setuju berkenaan dengan Mus'ab ni. Jadi dia ni sebagai, disenaraikan juga sebagai seorang yang amat berjasa. Amat berjasa. Seorang disebut sebagai seorang yang amat berjasa, khususnya pada peringkat awal pembentukan Islam Madinah. Ini satu kelebihan. Sebab sahabat ni ada kelebihan kerana awal masuk Islam. Misalnya mereka ni duduk Mekah, nak boleh sapa ke hijrah tu. Dia ni tersenarai sebagai orang yang membina Islam di Madinah. Dan dia ni disebut juga sebagai orang yang menyediakan tapak untuk Nabi pergi ke Madinah. Besar tu peranan dia Mus'ab bin Umair. Besar ni agak-agak. Ni kalau kita perhati, kita baca, tengok hayat Timalik, inilah dia sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini hijab dia. Lepas tu dari segi rupa parah dia setara mana dia, kedudukan dia. Kita tengok dari riwayat disebut bagaimana perwatakan dia. Dia ni lagu mana dia ni? Dia ni mengikut riwayat lah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata Mus'ab bin Umair ni dia orang senang. Kita duduk Mekah, kita ni orang susah, gini. Tapi dia ni senang. Sebab dia ramai keluarga dia kaya-kaya. Dia ni kira-kiranya an'ama ghulam bi Makkah, orang yang di kalangan gulam, di kalangan anak-anak muda tu, dia ni kira-kira orang yang bernasib baik lah. Betul. Sebab dia orang senang. Dia ni senang. Lepas tu sifat dia ni dermawan. Dia suka menderma. Ini sifat dia. Dan dia ni kata Sa'ad bin Abi Waqqas lagi, dia kata dia ni memang seorang yang kalau bab Islam memang dia sanggup habis tenaga kerana Islam. Sehingga dia berjuang, dia bela umat Islam, sehingga jadi kulit dia tu, kita panggil dia dalam bahasa Melayu, kulit tu jadi kasar seperti kulit ular. Mana kena panah ke, maknanya dia ni pasti turun ke medan lah. Sebab kita dengar jadi main masjid nekong gitu. Tu yang lembut kulit ni. Dia ni kulit dia tu aku kuat, dia bela Islam ni. Sehingga dia ni dua peperangan. Sebab masuk Badar mula-mula, Uhud, patut Uhud mati dalam Uhud. Tapi bela Islam sehingga kulit dia tu jadi macam kulit kulit ular. Sisi lah. Sebab anak-anak kita ada kuat mai ke obsesi kulit ular. Orang Melayu guna gitu kena jadi kuat apa. Tak comel lah. Apa jadilah tu? Kerana Islam.
Kerana Islam. Itu Sa'ab bin Abi Waqqas kata berkenaan Mus'ab bin Umair. Dalam riwayat lain juga disebut bahawa dia ni masa di Mekah ni, dia ni dikira pemuda yang tampan. Tapi memanglah Nabi ni kalau nak atas di kalangan nak dakwah ke apa, memang dia cari hak cukup syarat. Delegasi misalnya nak jadi ahli diplomati, hak ni sebenarnya kalau kiranya ada unsur diplomati nak jumpa orang kafir untuk bawa Islam. Dia kena orang berperwatakan menarik. Dia ni memang dikira sebagai lelaki yang tampan dan pemuda yang kira cukup lah, cukup syarat. Dia ni antara anak yang sangat dikasihi oleh kedua ibu bapa dan kaum dia, kerana dia ni juhud. Dia ni orang yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi. Dan mak dia cukup jaga penampilan dia, sehingga mak dia akan memberikan pakaian, memakai kepada pakaian cantik-cantik lah, sesuai dengan ketampanan dia. Mak dia jaga mendapat pakaian. Mak dia jaga nak. Mana kalau tubik tu pisau sama kaki dia cukup lah baju tu. Ini gitu. Kalau kita tak kena gosok tak ui. Mak dia memang cukup jaga tu benda-benda gitu. Ni Mus'ab bin Umair ni orang kaya. Dan dia ni memang suka pakai minyak wangi tu. Sehingga disebut dalam bahasa wakana a'taru ahli Madinah, ni antara orang Mekah kuat yang kuat pakai minyak atar. Wakana a'taru ahli Makkah, pakai minyak atar, minyak wangi. Bau sedap sama dia ni. Ni Mus'ab bin Umair. Sehingga Nabi sebut pada dia, Nabi kata kepada dia, pada Mus'ab bin Umair ni, Nabi kata ma ra'aitu bi Makkah ahsana lamah wala an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umair. Nabi kata ke dia, Nabi kata aku tak tengok Mekah orang secantik, sekemas, bahasa kita sekemas, maknanya Mus'ab bin Umair. Dan orang yang cukup serba-serbi. Maknanya dari segi makanan cukup, berkualiti, pakaian super. Mana kalau tengok dia tu, kalau kita lihat demon enggak cukup serba-serbi tu. Lengkap dengan pendidikan, akhlaknya. Bukan kata pemakaian zahir saja cukup dak, akhlak pun dijaga juga dia. Antara walaupun zaman jahiliah. Dia ni sampai Nabi sebut, Nabi puji dia. Gitu kan. Misalnya ada disebut dalam satu riwayat, mana ada sahabat Nabi duduk di Mekah, duduk di masjid lah, di Madinah, di Mekah berlaku di Mekah. Tiba-tiba duduk di Mekah tu, duduk di masjid lah, beberapa orang sahabat. Tiba-tiba tala alina Mus'ab bin Umair, tiba-tiba muncul kepada kami Mus'ab bin Umair. Masa tu dia pakai pakaian yang comel, dan dia ada macam kain sebal lah. Kain sebal. Sebab kain tu biasanya kalau nak tidur dia gulung buat batal. Biasanya. Apa dia kita banyak tak tanya. Ada dia pakai tu. Hak comel, hak lembut. Bukan apa lah, dia kaya ni. Bila Nabi tengok dia, Nabi je, Nabi mengalihkan air mata lah. Kerana Nabi kata senang mu nampak lah. Muka dia orang senang. Nak ayatnya gambar dia tu senang, tapi hati-hati kesan daripada Nabi kata begitu. Nabi kata senang mu nampak. Kalau tengok sahabat-sahabat lain susah, dia senang, keluarga dia senang, terdidik daripada kecil lagi. Tapi akhirnya hidup dia jadi seperti kulit ular. Kerana untuk Islam kuat menderma. Akhirnya kesan daripada didikan Nabi SAW. Selepas bila Nabi kata begitu, dia pun selepas itu dia berubahlah hidup dia. Kesan dia hidup sederhana, dia tumpu pada ibadat dengan sekuat-kuatnya.
Bila Nabi nampak perubahan tu, Nabi kata, selepas tu Nabi kata sekarang ni kamu adalah sebaik-baik orang di Mekah. Bila dia ubah hidup dia tu. Sebab zaman ketika dia senang, dia orang senang ni ada cara makan dia. Kadang-kadang tak ada pakar dia kata dia tu dia ada betul, kita tengok nampak orang tu senang. Jadi bila Nabi tengok dia sekali turun tu, Nabi kata senang tu. Nabi mengalihkan mata. Apa? Tengok senang, tapi tengok sahabat lain susah. Bila begitu jadi berubah hidup dia. Lepas tu dia ubah cara hidup dia. Dia kuat ibadat dan hidup biasa lah. Maknanya jaga. Sebab kita lah dekat ada orang lain pakai biasa, kita pergi dengan pakaian mahal-mahal. Lagu mana? Mesti orang tengok, kita tengok. Jadi dia ni. Tapi dia berubah. Lepas bila Nabi sebut dia berubah, akhir sekali dalam keadaan biasa dia, sehingga Nabi sebut pada dia, Nabi kata, kamu lebih baik daripada kami hari ini. Kuat kamu ibadat sekarang ni. Dia berubah hidup dia. Mana berlaku perubahan. Belum lagi hijrah, tapi sudah hijrah dia. Makna hijrah itu sudah ada. Misalnya disebut sini lagi misalnya ada satu riwayat. Ni asalnya kaya. Ni cuba tengok sahabat kerana Islam. Wa inna Mus'ab bin Umair mata wa lam yatruk illa thawba kana idza ghattu ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattu bi rijlaihi kharaja ra'suhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghattu ra'sahu waj'alu ala rijlaihi al-idkhar. Jadi dia ni bila dia mati ni tak ada harta. Ada baju di tubuh gitulah, sekadar ada lebih kurang gitu. Gitu ringkasnya gitu. Sehingga bila dia mati pun kira-kiranya tak apa cukup lah pakaian. Ni Mus'ab bin Umair ni, kalau nak kira kaya jangan kira lah, hati-hati lah. Tapi kesal apa? Kesal kerana agama. Ni sahabat saya nak ambil sikit lagi. Yang terakhir sebab dia mari sekali dengan sanak ni dalam kitab ni Usdul Ghabah ni Ibn al-Athir. Jadi yang terakhirnya Mus'ab ini dia ada beberapa orang isteri. Cuma sini saya pun tidak sempat nak cek di tempat lain isteri dia ada berapa. Cuma yang tentunya isteri dia ada beberapa orang isteri lah. Tetapi dia dapat keturunan hanya daripada dia ada keturunan dia mari daripada anak perempuan dia nama Zainab. Maknanya daripada bahasa dia lah, kita faham daripada bahasa walam ya'aqab Mus'ab illa min ibnatihi Zainab. Ni kita boleh faham daripada ayat ni, maknanya Mus'ab ni tidak meninggalkan keturunan yang kita kata cucu cicit tu, melainkan daripada anak perempuan nama Zainab. Mana mungkin ada anak dia lain tapi tak ada cucu. Itu makna dari segi bahasa kita boleh faham. Mana walam yuqab ni maknanya tidak ada silsilah Mus'ab kecuali daripada anak perempuan dia nama Zainab. Zainab ni lah beranak membentuk keturunan dia panjang. Kalau ada lain pun mungkin ada anak tapi tak ada cucu daripada tu. Jadi mati setakat tu. Tapi keturunan dia berterusan berpanjangan daripada anak perempuan dia nama Zainab. Lepas tu sahabat ni sebenarnya adalah kalau kita baca dalam sejarah, antara disebut kesal dia tak ada anak kerana kesal peperangan salah satu sahabat ni. Sampai begitu sekali dia sahabat ni antara dia disebut kalau kita baca kitab antara kesal apa sahabat kadang dia jadi tak aman ataupun bukan tak aman, maknanya setengah-setengah tu oleh anak salah satunya kerana peperangan kuat gitu ya. Tumbah punguh putuh orang tu kesal tu pada tubuh tu memang ada disebut. Hak ramah tu ramah sepatutnya, tapi noyaan salah satu jatuh atas kuda semasa peperangan. Jatuh disebut dalam kitab jatuh tu kena kuk punggung sulbi kita panggil. Dia tepak kalau binatang tu dia tumbuh ekor. Situ tu ada macam tu leci. Dalam hadis sebut ajbuz zanab gitu. Ajbuz zanab zanab ni mana ekor? Ujung ekor. Terembah tu memang bahaya tu.
Sebab itulah ulama sebut. Saya ingat hari tu guru saya pun sebut, kalau nak gurau dengan anak gapo jangan duk tepuk-tepuk sangat situ. Nak marah anak, patut kalau anak kita gurau duk tendang-tendang kat belakang, kena pegah lalu. Takut kena situ. Sebab ada sahabat Nabi jatuh daripada kuda, jatuh punggung dulu. Kena disul hak bucu tu atas pada punggung tu kan. Kena tu tak boleh, anak pak mati. Mandu, dia disebut mandu tu kerana tu. Jadi dalam peperangan ni boleh jadi jatuh tu ada kesan. Ada kesan. Jadi selepas klik perang tu mana tak ada anak. Salah satunya kerana peperangan, kesan peperangan ni. Sahabat ni kena peperangan ni ramah hak lumpuh, putus harap besar-besar tu. Itulah kesan dia. Jadi itulah. Jadi insya-Allah Aqabah Thaniyah kita sambung semula. Tujuan saya sebut waktu tu supaya nampak bahawa ni hak kita pergi ke Madinah gapo Islam bersahabat ni punca dia salah-salah ni Mus'ab bin Umair yang disenaraikan oleh ulama. Ini peranan yang sangat besar. Rasa setakat itulah insya-Allah kita akan bincang minggu seterusnya Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.